حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Fadil, yang berbahagia sahabat hamba Ustaz Abu Husin selaku imam di masjid kita ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, penghulu-penghulu muqim, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dianugerah oleh Allah nikmat kesihatan, kelapangan, sehingga kita dapat memulakan hari ini dengan kita salat berjamaah, kita sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan yang masyhur di kalangan umat Islam sebagai bulan kelahiran seorang nabi dan seorang rasul paling akhir di dalam Islam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah ini dia tidak sama seperti mana kelahiran semua nabi-nabi yang lain, bahkan jauh berbeza berbanding dengan manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala dia jaga Rasulullah ini secara khusus. Bukan saja Nabi kita bila dilahirkan Allah ni dia pakai law dengan begitu, tak. Allah dia lahirkan Rasulullah dalam keadaan luar biasa. Kemudian Allah jaga daripada Rasulullah dilahirkan. Kita tahu Nabi kita waktu berada dalam perut ibu dia Aminah, ibu dia ni mengandung koh lama koh reknya. Kita biasa orang puai kita kalau dia mengandung tak cukup 8 bulan 9 bulan, kalau dia bikah bangun tu kita tengok dia naik punggung dulu, berat. Berat, dia tak boleh nak naik tu. Dia terpaksa kena orang panggil karak naik tu kan. Susahlah kita tengok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tidak begitu. Aminah ni bila makin lama makin rengeh, makin lama makin rengeh, sampai tahap orang tanya dia, "Wahai Aminah,
mu ni ngandung keduk, perut terik, tapi tengok jalan ni serupa orang tak ngandung. Dan ibu Nabi sendirinya dia buat kerja waktu hampir melahirkan Rasulullah ini sama sebagaimana waktu dia tidak mengandung. Dia jadi rengai mudah. Maknanya Allah jaga, apa nak sebut. Lahir saja Rasulullah, keluar daripada perut ibu, dia boleh letak tangan dia ni, dia letak begitu, kemudian dia boleh hakak kepala. Dia akak kepala, dia paling ke mana? Dia tak paling ke Yemen, ke Malaysia, ke Indonesia, ke Amerika, ke siapa dak. Dia paling waktu tu paling alah ke Rom, alah ke Parsi. Sebab dua negara ni adalah kuasa besar dunia. Dia paling cerah istana. Raja dalam istana kata, gapo benda pelik ni, zaman tak ada elektrik, tak ada berapa, tiba-tiba cerah dalam istana ni, gapo dia pelik. Cerahnya siapa tahap raja ni dia buka buku dia tulisan ni boleh baca. Panggil Tok Nujum, tukar tilik. Tanya Tok Nujum dengan tukar tilik ni gapo benda. Allah jaga Nabi. Tok Nujum ni walaupun dia ni bukan Islam, dia tak beriman dengan Rasulullah, tak beriman. Setengah riwayat mengatakan Nabi Isa pun dia tidak beriman. Sebab apa? Sebab kitab Nabi Isa, kitab Nabi Musa alaihi salam tak tahu kok mana dah waktu tu. Ahlul kitab pun orang panggil teraba-raba. Tok Nujum ni sebut di Rom, dia kata semalam waktu cerah semalam, waktu itulah lahirnya seorang kanak-kanak di kalangan bangsa Arab. Dia akan bawa perubahan kepada dunia. Di Parsi juga Tok Nujum ayat hak sama. Akan lahir seorang kanak-kanak, telah lahir seorang kanak-kanak lelaki yang akan bawa perubahan kepada dunia. Raja ni dia tanya, berubah dunia ni, berubah siapa ke takhta dia ke? Maknanya takhta dia ni boleh berubah jatuh kat orang lain ke lagu mana? Tok Nujum ni senyap. Senyap tu maknanya lah tu. Nak rakyat kata tu aku begitu, dia takut, dia senyap. Lalu ahli nujum ini dibunuh. Dan Nabi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala dia jaga banyaklah, hamba pun tidak nak panjang kisah-kisah ni. Kita dengar semula lah, hamba difahamkan ada program pula sambutan Maulidur Rasul sini. Cuma hamba nak sebutnya para hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia buat perjalanan dunia ni, walaupun dunia kita ni besar, kita jalan tak habis atas muka dunia. Nak keliling dunia pun jarang butir mata orang yang mampu keliling dunia. Luahnya dunia. Tapi bila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dia sifatkan Rasulullah ini khatamun nabiyyin, nabi ho akhir. Maknanya umur dunia ni para hadirin hadirat sekalian telah berada di penghujung. Bila berlaku kiamat, wallahu a'lam, benda ni duduk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi khatamun nabiyyin, penyudah bagi segala nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Daripada start Nabi Allah Adam alaihi salam, mari Nabi Nuh alaihi salam mula bawa syariat. Turun mari siapa kepada
Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, dalam tempoh yang agak lama lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut Muhammad ini khatamun nabiyyin, nabi hak paling akhir. Ramai para alim ulama kita sebut tempoh kenabian Rasulullah pendek, tapi zaman syariat yang dibawa oleh Rasulullah kepada manusia ini paling panjang. Daripada Nabi kita diutus oleh Allah, Nabi kita dilantik oleh Allah jadi Nabi, jadi Rasul, Nabi kita bawa agama ini 23 tahun. Lepas pada tu Nabi kita wafat. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini disambung daripada satu generasi kepada generasi, satu generasi kepada satu generasi. Wallahu a'lam, kita tak tahu berapa lapis syariat ni akan mari. Ulama menyebut paling panjang. Paling panjang. Panjang mana? Wallahu a'lam, sehingga berlakunya kiamat. Nabi lain bila dia bawa syariat, dia wafat. Bila dia wafat, ada pengganti Nabi. Bila ada pengganti Nabi dan Rasul, Allah buat turun syariat lain, maka syariat hak dulu ni tak boleh pakai lah. Jadi tempoh daripada Nabi ke Nabi ni, ada yang memakan masa ratus tahun, ada yang memakan masa 1000 tahun zaman dulu. Tempoh Rasulullah daripada baginda jadi Nabi sampai kepada hari kiamat, Imam Ibn Katsir mengatakan tempoh paling panjang. Wallahu a'lam. Itu ijtihad daripada para alim ulama. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sengaja dia buat. Sengaja. Nabi kita bila dia mari, zaman itu zaman jahiliyatun sauda. Zaman jahiliyah pekak lekak. Maknanya manusia ni walaupun dia bijak, dia duduk dalam situasi jahiliyah. Jahiliyah ni orang tidak tahu hak mana hak baik, hak mana tak baik, hak mana benar, hak mana tak benar. Jadi dia kira kepala dia je. Itu jahiliyah. Bukan kata orang jahil. Kita ni bila kita sebut oh jahil dia ni, jahil ni orang tak erti. Dok zaman tu adik kakak sekalian, jahiliyah ni orang cerdik. Abu Jahal. Abu Jahal ni adik kakak sekalian bukan calai-calai orang. Abu Sufyan bukan calai orang ni. Abu Lahab, siapa-siapa pun hidup zaman jahiliyah ni bukan calai-calai orang. Hatta kalau kita rajin baca buku-buku syair, syuara al-jahili, syair-syair jahiliyah adik kakak sekalian, hak orang tulis zaman sebelum daripada Rasulullah dilahirkan sampai kepada zaman Rasulullah, syair jahili. Adik kakak, syair jahili ni kalau kita baca hari ni, tak ada seorang penyair Arab hak ada hari ni boleh menandingi syair jahili. Dengan bahasa dia, dengan dia punya takbir dia. Orang lah ni tak boleh buat sebagaimana orang dulu. Sebab apa? Zaman tu orang cerdik. Tapi Quran kata jahiliyah. Quran kata jahil. Sebab apa? Dia cerdik, tapi dia tak boleh nak beza mana hak benar, mana hak batil. Tak boleh beza mana hak asli, mana hak bukan asli. Lalu manusia di waktu itu dia pakai guna akal. Orang ni moga dia bijak, dia kira kepala dia. Hak di sana pula dia bijak, dia kira kepala dia. Inilah menyebabkan berlakunya perang kabilah, perang saudara, perang di antara orang tu dengan orang ni di zaman jahiliah. Sebab apa? Kabilah A kata hak ni betul, kabilah B kata tak. Bukan lagu tu, hak betulnya lagu ni.
Cuba kita bayar para hadirin, bila manusia ni hidup menggunakan akal, automatik dia akan berlaku. Orang yang kuat, dia guna akal dia ni, dia kata dia betul. Dia pergi rapah bini orang zaman jahiliah. Bini orang. Tapi muka comel kawan tu kan. Dia kata dia nak. Muka dia nelai, dia bisa. Pun Sayyidina Umar. Dia pergi ambil je. Tu laki dia marah, dia bunuh. Lepas tu Sayyidina Umar kata dia salah kau. Tak, betul. Betul. Zaman tu dia kata dia betul. Sayyidina Abu Bakar. Pada hadirin sekalian. Sayyidina Abu Bakar. Zaman jahiliah tak ada lah manusia kedekut. Sayyidina Abu Bakar ni adik kakak ceti hari ni, ceti kan dia wibutan kok orang. Lepas tu dia isak darah. Dia kona kok tu, kona kok ni orang buta 1,000, jawab dia jadi 2,000. Kalau bank ni dia ambil sekat 2.5, sekat gitu dia dok 100%. Kadang-kadang kena silap dia boleh lambat bayar apa gitu gini, naik lagi. Kadang-kadang mahal tali pada beruk. Sayyidina Abu Bakar lagu tu dia beri, dia pergi cari orang miskin. Dia kata Allah nak butai pitih, dia kata nampak susah demo. Adik kakak gitawa, orang panggil gitawa bata kepada orang ngatuk. Orang ngatuk senguk dak ni kita giwi bata. Oh habis kanduk. Orang tengah susah duk ngomeke menengung garu kepala. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kita wapitih nak butai kok. Waktu dia bui, dia tak rayak berapa bunga. Pasal apa? Moga dia orang berpengaruh, dia anak buah ramah, dia boleh buat belaka. Akhir sekali dia kata nak pitih kok. Nampak susah, boleh. Dia kata kalau nak pinjam ngambur. Dia holo 100 dinar holo, 200 dinar. Kawan tu ambil. Cukup boleh, dia minta bayar. Adik kakak, orang miskin ni, dia tak ada pitih. Kerja tak ada, pitih tak ada, harta tak ada. Cuba bayar. Bila kita bui kepada dia pinjam, dia guna habis. Dia nak bayar dengan apa? Tak bayar dah. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab kita, antaranya Fathul Mu'in. Ada dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata ada orang ni, yahrumu alaihi dain. Kita tak boleh bui butai ke dia. Haram. Sebab apa? Kalau kita bui butai, dia kata tak apa, bulan depan nak bayar. Dia nak bayar dengan gapo? Kalau dia ni ada kemasukan duit dia ada income orang panggil, dia tak ada butai pula, dia tak jadi miskin, tak jadi apa-apa kedana pula. Sekarang ni dia apa-apa kedana, miskin, harta tak ada, kerja tak ada, gapo tak ada. Dia guna piti kita, dia nak bayar dengan gapo? Boleh bayar kalau curi. Lepas tu kalau hak baik nak bayar dengan gapo? Dalam kitab Fathul Mu'in dia kata haram kita bui butai. Lepas tu nak buat lagu mana? Wajib. Dia kata wajib kita kena bui sedekah, zakat ke gapo ke, wajib. Bukan sekadar sunat, dia tak wajib, otomatik. Sebab kalau dia tak boleh bayar, adik kakak, balah lah dengan kita. Nah, silap-silap gak kena tapa, kena katok. Nah, kawan ni dah lah sesok susah yang katok demo pula. Dah kawan ni katuk, moga dia janji nak bayar sebulan, bulan depan bayar, mari bulan depan tak bayar, bulan sekali lagi pun tak boleh bayar juga. Kena orang backing kan, kenapa putus kayu. Bala. Itulah ulama fiqh, dia molek dia buat. Hutang ni sunat. Tapi ada orang-orang je. Orang-orang. Kalau orang ni kita berasa bahawa dia ni tak bayar hutang, jangan bui. Pasal apa? Kalau kita bui, dia boleh jadi dosa. Pasal apa? Balah. Kita tahu dah dia ni bahasa jenis hutang tepek semua.
Mari pada Pak Ahmad dia kecuik orang kata Allah susuh hamba weh, dia kata mituk sikit weh, brutal, dia kata brutal, tapi jangan royak kok lah, hamba malu doa benda ni, hamba tak ajain brutal, dia kata jangan royak kok lah, dia ulai juga jangan royak kok lah. Dia gegomo tu email. Lepas tu dia gegomo tu bila pula ayat lagu tu juga jangan royak kok lah, jangan royak kok. Lepas tu dia pergi dengan Tok Ngulu, jangan royak lah, jangan royak. Jadi kawan ni pun slow duk gitu tak royak. Tapi kalau derama ni kat adik kakak sekalian, derama ni dia ada lah hok mulut celupa ni. Allah, dia kata dia ni, dia kata sedak naik motor, dia kata hotel aku tak bayar, kereta pukar kerja. Gomo juga kau dengan demo. Dia kata ngekawai pun gomo juga. Dengar tu bila kawai pun kena juga, hok tu pun kena gagal. Dekat sekerak masjidnya gomo dia. Lagi kapal lain pula. Ada manusia lagu ni hidup dia duk mau sewa sokmo. Lagi kapal lain pula dia buat lagu tu pula. Ada boleh joget masjid pula ke dia situ, dia gelari tempat lain pula. Kita tahu orang lagu ni tak boleh bui. Dia ada orang yang kita kena bui, ada anak beranak kita yang kita tahu dia ni boleh bayar gini-gini, tapi dia setuk duit, dan kita tahu dia orang jujur, orang amanah. Bila dia nak brutal kepada kita, ada tempat hutang ni jadi wajib, ada tempat hutang ni dia jadi sunnah, ada tempat hutang ni jadi makruh, ada tempat hutang ni boleh jadi haram. Tu hukum dalam Islam tu dia biasalah lagu tu. Para hadirin sekalian, Sayyidina Abu Bakar dia beri buta, kawan ni tak boleh bayar, dia getekan tak boleh bayar juga, dia isytihar lah. Si pula bepulan ni jadi hamba abdi untuk dia, hamba abdi, dia panggil abdum mukatab, hamba abdi hok tertulis. Ada perjanjian. Dia ni buta sekian banyak kena jadi hamba setahun, orang ni banyak sikit utai 2 tahun, orang ni banyak lagi 5 tahun, orang ni banyak lagi 10 tahun, orang ni banyak lagi utai siapa mati, jadi hamba abdi siapa mati. Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dia guna akal. Zaman tu Sayyidina Abu Bakar dia guna akal. Kalau kita tanya Sayyidina Abu Bakar, dia akan kata ke bahawa dia tak betul? Tak, dia kata dia betul. Dah tak boleh bayar hutang aku, buat apa aku salahnya? Zaman tu pula pesen lagu tu orang buat. Maka Sayyidina Abu Bakar dia ikut lagu tu. Sayyidina Umar moga dia garai lagu tu, dia ikut cara dia. Sayyidina Uthman dia ikut cara dia. Abu Jahal, Abu Lahab dia ikut cara dia. Tentunya para hadirin, kalau kita nengung, tak mungkin manusia ni hidup aman damai. Tak mungkin. Sebab itulah zaman jahiliah berlaku sama perang lah tu, perang lah mung bunuh aku bunuh mung, begitu begini. Lepas tu kalau nak buat undang-undang, kita nak ambil kaedah peraturan, nak ambil undang-undang lagu mana, kita akan gagal. Sebab apa? Kita tidak ada tempat untuk kita bergantung, dan tidak ada tempat untuk kita rujuk. Maka Allah Subhanahu wa taala, rahmat dia, pemurah Allah, penyayang Allah, Allah kirim Nabi. Kirim Nabi ni untuk bawa peraturan hidup. Bila Nabi ni mari, Nabi kita ajar kepada manusia syariah. Syariah ni adik kakak undang-undang lah. Cuma zaman kita lah ni ada syariah hak jadi undang-undang, ada syariah hak tak jadi undang-undang. Bak zakat, zakat ni ada undang-undang. Kalau orang tu waktu ambil zakat gini-gini boleh samai, boleh gapo. Semaya ada undang-undang. Tak ada dia kakak sekalian, orang nak mari ya si mari sudah. Nah. Zaman Nabi tu lah ada undang-undang. Undang-undang tak hari mayat bakar rumah. Ya, ada hadis. Maknanya tu zaman awal Islam ada peraturan, ada undang-undang. Ekonomi ada undang-undang, gotu ada undang-undang, goni ada undang-undang. Syariat ni adik kakak peraturan hidup. Peraturan. Hak ni lagu ni. Kalau mu tak buat lagu ni ada hukumnya dia. Hak tu orang panggil undang-undang.
Nabi SAW ajar kepada manusia peraturan. Peraturan ni mari mana? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat langit, buat bumi, Allah buat manusia, dan Allah tahu kepala manusia ni macam-macam peseng. Kalau tak ada peraturan ini, tak mungkin manusia ni boleh hidup aman. Para hadirin, bila mari undang-undang Islam, syariat yang mari daripada Allah, undang-undang Islam ni Allah Subhanahu wa taala diambil sesuai dengan fitrah manusia. Tapi oleh kerana ada manusia ni, dia guna akal, dia guna nafsu, maka dia terpesonglah daripada jalan sebenar ni, dia terpesong. Allah buat mari syariat comel dah. Ambil contoh semaya, adik kakak, semaya ni 5 waktu, kemudian ada celah-celah tu hak sunat-sunat. Allahu Akbar. Kalau kita tengok manusia, memang manusia ni perlu kepada solat, perlu kepada semaya. Bukan saja isu kita semaya ni kita dengan Tuhan, tak, bukan sekadar tu. Semaya ni dia boleh membentuk manusia sehingga manusia ni boleh berinteraksi di antara manusia. Hak kita panggil hablum minallah wa hablum minan nas. Semaya ni menghubungkan kita dengan Allah dan menghubungkan kita dengan manusia yang lain. Sebab tu Allah minta semaya jemaah. Kita kena semaya ramai-ramai. Semaya ramai-ramai pula ada saf. Selain daripada saf, ada peraturan. Tu imam kata Allahu Akbar, dia rokok. Wajib. Bukan sunat, bukan gapo, wajib. Mesti dia kena Allahu Akbar. Kena rokok juga. Kena rokok juga. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ada masbuk, ada muwafiq. Kerana dalam mazhab Syafi'i ni dia ada benda hak wajib kita kena baca, ada benda hak sunat. Macam Fatihah. Fatihah ni kena baca semua. Mazhab lain tak, dia cukup dengan tu imam. Sebab tu dia kata kita semaya berimam. Sebab tu kalau kita pergi Mekah agak bertanya semua dengan Arab ni, bak ni so. Arab dia tengok mana ni hak ni orang rokok, dia tak rokok lagi. Dia pun serigung ku. Arab dia rajin lah buat lagu tu. Go dia siku. Ambo waktu duduk Pak Arak dulu, ambo ni bahasa nakar juga. Yalah. Cuping selengah pun nipis juga. Dia go dengan ambo pun kau kata. Ambo berhenti semaya mula. Ambo tak leh dengan Arak ni, tak leh. Ambo berumah sokmo dengan dia. Dia kau ambo go. Dia banyaklah. Cuma kita ni ada masbuk, ada muwafiq. Nah, baik. Asalnya imam kalau dia kata Allahu Akbar, dia akad takbir. Takbir itu tak apa lagi. Sunat kita ni takbiratul ihram ma'al imam. Sebab tu kena pakat jagalah adik kakak sekalian dah. Bila tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita ni jangan duduk bolok dengan nyakit waswah. Ni kadang-kadang kata imam Allahu Akbar, dia tegak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tangan tu duduk begitu. Lepas tu akak takbir Allahu Akbar, tak jadi tak tangan bolok. Adik kakak, waswah ni kona kuk mana sekalipun syaitan. Kona lah kuk mana sekalipun. Dia mari mayah, dia mari nak punuh ibadat kita. Kita kena ingat Allahu Akbar, takbiratul ihram ni adik kakak, bukan akak tangan dah. Akak tangan tu sunat ya ni. Kita kalau kita pergi tak akak tangan dah. Allahu Akbar, kita pun tak sini. Sah ke tak semaya? Sah. Pasal apa? Rukunya Allahu Akbar. Jadi kena ingat molek tu syaitan kadang-kadang dia pulah juga supaya kita sebut Allahu Akbar tu tak kena. Dia awak mari waswah gapo gini, mula-mula takak Allahu Akbar, comel dah tu. Syaitan kata tak kena, mu ni tak ada ta'aruf, tak ada ta'yim gapo gitu gini, kita pun batas melakak. Lepas tu kita sebut pula
Allahu Akbar. Ada nak kau punah lah tu. Nak kau punah tu. Orang Arab dia tak ada Allah. Tak ada. Sebut ni dia kena sebut seperti mana bahasa Arab. Syaitan kata, nak jadi dah tepat ada sikit lagi. Dia pertak tangan pula. Tu imam baca Fatihah dah ni. So dia habis dah takbiratul ihram ma'al imam, tak ada. Adik kakak, hak ni pala besar. Besar pala. Ni kecil di syaitan. Tak ada dah tu. Akhir sekali akak takbir ni adik kakak, tangan persilap pulut. Begitu. Allahu Akbar. Bar jadi panjang. Batal semaya. Batal semaya. Setan kata kau tu baru jala dia kata. Adik kakak kena pakat jagalah ni. Pakat jaga dah. Buka dalam kitab adik kakak, buka dalam majmuk kau, buka dalam Rawdatul Talibin ke gapo kau, adik kakak kena ingat molek kalau dah bila kita waswah gini kan tu. Tu imam nulah baca surah. Baca surah. Betul lah kena surah pendek. Qul huwallahu ahad Allahus samad dah. Lepas tu imam pun Allahu Akbar rokok. Jadi kawan ni kih waswah. Dia jadi lambat. Lepas tu dia pun nak berhabis Fatihah. Di sana tidak ada masbuk dan muwafiq dah untuk orang waswah. Ni kena ingat molek. Masbuk muwafiq ni adik kakak sekalian, bila kita masuk semaya tu imam dia ni, kadang-kadang kita tak teringat dah Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Bila kita baca doa iftitah, maka di waktu itu wajib kena baca Fatihah. Panjang mana Fatihah? Sama panjang dengan doa iftitah yang kita baca, wajib. Jadi bila tu imam ni rokok, kita ada, baru dia mari masalah isu masbuk muwafiq. Hak lagu tu kerana kita tak ingat. Tapi kalau dia kita ingat pun tak boleh. Mari saja dia tu imam nak baca keluar Allah nak habis dah kita pergi Allahu Akbar. Kita tahu dah dia baca Allahu Akbar kabira. Sepatut kita baca alhamdulillahirabbil alamin teruslah. Baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tu imam pun Allahu Akbar. Kita waktu itu wajib kena ikut imam. Masbuk muwafiq ni dalam beberapa benda je. Hak ni kita kena faham. Ramai orang kita kadang-kadang dia bonok sini. Tak kena cara adik kakak sekalian. Dia tak timbul masalah bila tu imam sami Allahu liman hamidah. Dia kata 3 rukun boleh. Adik kakak benda-benda je hak 3 rukun ni. Waswah tak ada. Bukalah kitab mana. Kalau jumpa wari gambar. Tunjuk gambar ni dok saiki waswah ni boleh masbuk muwafiq cuak lagi. Tak ada adik kakak sekalian. Ni kena jaga dah. Baik tak apa jadi panjang hak tu pula. Baik. Allah buat mari tengok buat mari solat. Buat mari semaya. Adik kakak kita tengoklah orang semaya lain dengan orang tak semaya. Syariat Allah buat mari. Nabi kita bawa kena semaya. Kita boleh natu. Adik kakak natu hok jenis semaya, hok jenis baca Quran, alhamdulillah dia boleh jadi natu sungguh. Tapi kalau salah sepak kena hok tok semaya, kena hok tu, adik kakak tak jadi menatu, dia jadi so lagi. Apa nak sebut pun takut berat. Oh dia kona lepe, dia macam-macam lah. Kalau dia tak semaya sebutir, sudah. Sebab apa? Adik kakak semaya ni hablum minallahi wa hablum minan nas. Dia menghubungkan kita dengan Allah. Kesal daripada hubungan dengan Allah, dia memberi kesal kepada hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kalau tak semaya adik kakak natu curi pitih tok tua. Mencuri. Amor ni lama jadi tu okey dulu, jadi tu okey. Macam-macam cerita. Oh ni mari Allah nak buat guana ustaz, nak buat guana ni. Dia kata, awak tanya dah berguana pula. Allah kata pitih taruh nak pergi Mekah. Nya curi kan natu.
Curi ke natu. Kalau natu curi dia marah. Kalau anak dia tu berkali lain sikit. Lain sikit curi ke natu. Jadi adik kakak hok mana curi ke hok mana bermasalah, ada kata begitu, ada kata begini, ada kata lo, dia kata natu dia ni hok nak buat guanah, dia kata mogolik kita ni hok tino, anak tino, kita boleh natu jatah. Dia kata lagu mana ni ustaz, tak boleh selih sikit cerah lalu, tak boleh selih cerah. Kata apa kali dah cerah, belah-belah dah dia kata. Adik kakak, amo tanya, dok hok curi pitih amo tanya, maya ke dia? Dok. Hok bahasa bercerah, kokah bercerah. Maya ke dok. Hok bahasa kecek belawak begitu begini. Amo tanya, maya ke dok. Hok bahasa jenis kelik tengah malam. Makan nasi banyak, kerja malah kelik tengah malam. Allah. Na'udzubillah ni. Natu. Jenis perangai lagu tu. Amo tanya, maya ke dok. Adik kakak kesal daripada semaya. Kalau orang yang jenis solat, jenis semaya, jenis baca Quran kan, dia tak jadi lagu tu. Tama-tama hok kena dadah lah, berjudi lah, bergapo lah, ada hok minum arak. Adik kak, acik tanya, maya ke tak? Jawab dia tak. Tak berlaku orang yang semaya tiba-tiba turun masjid pergi judi, pergi minum arak, pergi buat gotu, buat begini. Tak mungkin. Kalau ada pun adik kakak sekalian nak cari 1000 seorang pun payah. Maknanya kesan. Allah buat mari kepada Rasulullah semaya. Buat mari semaya. Sebab itulah Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni dia boleh ubah manusia. Manusia ni dicegah oleh solat daripada fahsya' dan munkar. Tapi semaya hok molek lah. Semaya hok molek. Jangan semaya hok menyakit waswa, hok menyakit gapo. Amo sebut sokmo supaya adik kakak bukan kata nak komen ni. Amo bimbang takut-takut ibadat kita ni batal. Ibadat kita batal. No. Ambil air semaya tu comel dah. Tak ambil air semaya sepatut kita buat dosa, buat bergapo dah. Tapi dia ambil air semaya ni dia ikut syaitan. Mari waswah. Basuh muka, basuh tangan, acu nak basuh kaki, agak kona balik basuh muka semula. No, air kolah tegak bu. Allah dekat setengah jam ambil air semaya. Tegak lagu ni godel atas belakang. No. Kena balik rumah dia adik kakak, dia basuh kaki apa dia jalan sekarang kena balik lagi pasal apa waswah ni kaki takut ada tejuk najis dia basuh kaki saja dia basuh kaki dia kena mari pula kena balik adik kakak rumah dia basuh lagi lepas pada basuh kaki naik tu waswah apa dia pergi basuh pula rumah dia jalan ikut dia basuh ni pula pasal apa waswah dia mari nyakit nya kecek di syaitan genak-genak ceruk. Baru ni sekali amo singgah dekat satu surau tu kecil, pahit ada sor. Jadi kita duk tunggu cokok dia ni ruai bunyi popret kata apa cerita dia ni. Amo pergi jenguk tengok ni. Adik kakak dia nak basuh tangan tu kan meh 5 minit dia gonyuh sering gonyuh kalau gonyuh ubat covid boleh tak kira tak ni gonyuh air maya gonyuh waktu dia tok ni telah kuku ni dia buat kering gitu dia buat so air tegak kering hamba duk tunggu lama Amo kata kena gapo tangan ni jam hari panas ke. Amo kata pak cik kena gapo tangan ni jam hanying nak nak samuk nak mari sini. Amo gerak. Dia apa paling dia paling dia berkali bukan berkali dia kena. Oh ustaz dia kata. Kata ustaz dia tunggu jak tadi lagi nak ambil maya ni kata. Gini. Lepas tu kita marah tu dia pun basuh tangan, basuh muka berapa gini basuh. No. Mudah pula. Basuh kaki dekat buah selekeh lah ustaz dia kata. Hamba apa basuh? Enggak. Hamba mari nak semaya. Kita duk tunggu dia nak suruh mak nak maya jemaah. Ambil semaya pula.
Malu takut jenis lagu ni. Ambil air semaya adik kakak. Dia ambil air semaya pulak. Dia kata ambil semaya duk sudah. Ambil nak turun. Tak sudah lagi ambil semaya. Ada satu tempat. Ambil pun. Ambil kata ambil panggil dia. Ambil kata Pak Cik jangan marah deh. Kata Pak Cik jangan marah deh. Kata ustaz ni moga tak ada orang lain. Kita dua je kata. Kita dua je kata. Pak Cik jangan marah lah. Apa pun nasihat dia. Amak kata tak kena sakit. Kata Pak Cik ambil Pak Cik guna air ni hok sorah. Kata amo semaya belum amo mari ni Pak Cik ambil semaya dah. Ambil semaya dah bau air. Berkali kalau kolah dia kakak mes kerak kolah. Dia ngomong ke dia. Lepas tu kata amo mari semaya Pak Cik. Sudah amo semaya ni Pak Cik mari kona mari ambil semaya pula. Kata banyak mana air. So kita berdosa. Kata Pak Cik kena minta maaf dengan siapa orang hok derma kepada seorang ni boleh pitih orang bayar air. Pak Cik kena mari minta maaf belaka. Pasal apa? Pak Cik guna ni lebih daripada hak. So amo royak dia. Pertama royak amo kata kena ingat walaqad zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan ni adik kakak sekalian, dia nak sekat kita daripada semaya. Dia tak gerak. Pasal apa? Lah, moga kita pergi Mekah dah. Duduk kat masjid dah. Takkan kita tak maya, dah mari maya. Dia tak berhenti sekat tu syaitan. Dia mari tengok pula kita ni jenis angin lagu mana. Ada orang ni syaitan dia turun angin. Ni bahasa angin, orang panggil angin gong sikit. Gapo-gapo dia nak tunjuk kat orang. Dia pernah cara tunjuk kat orang. Mau pergi molek masjid tu, mau pergi ke iyalah mau tunjuk molek naik atas masjid tu, mau pergi maya depan sekali mau maya sunat tu, biar orang kata Allah juruhnya dia ni. Dia mari dalam hati tu saja amalan kita tu. Ada orang yang siapa tahap adik kakak sekalian syaitan ni walaqad zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan ni dia gila amalan hok kita buat. Amalan ibadat nya gila ke dia. Antaranya waswah. Dia penuh dari segi waswah. Ambil semaya lagi penuh. Mari pula semaya ni pula penuh pula. Duk main waladdah. Akhir sekali punuh petihah. Bila punuh petihah adik kakak, sebutir semaya habis licin. Macam mu sebut tadi, punuh mana? Allahu Akbar. Akhir sekali dia bila tu panjang adik kakak, dia bukan bahasa Arab dah tu. Bukan bahasa Arab dah tu. Lepas tu pula hak belakang tu kena jaganya. Boro Allahu Akbar. Ada kan orang kata Allahu Akbar. Ada kan? Ya Allah tu boleh panjang lah. Tapi bar kena bar. Mari dia wasbah Allahu Akbar. Sudah. Jadi bo alih ro. Punahlah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adik kakak rukun. Ada hak ni kena beringat tu so. Molek. Dia niat ni adik kakak bagai mudah. Niat ni hak asalnya sebab apa niat ini mazhab Syafi'i kata niat mesti kena duduk dalam takbiratul ihram. Mazhab lain adik kakak dia duduk awal lagi kita turun daripada rumah ni niat nak semaya dia kira sah dah tu. Sebab apa? Niat ni asalnya supaya kita buat kerja ni kita waras, kita tahu gapo kita buat. Tu asal niat. Supaya orang panggil orang gila, dia tak tahu niat mana hal. Kita orang hok tak gila, orang molek, kita nak semaya kita tahu nak semaya gapo ni. Kita tu email ke tok bila, sekap tu je. Nak semaya zuhur, akak takbir tu kita faham bahawa ni aku semaya zuhur ni. Allahu Akbar. Jolo dah tu. Apa yang duk payah. Cuma kita mazhab Syafi'i kita kena ingat kena waktu takbiratul ihram. Dah hok sebelum daripada tu tak aci. Sebab apa? Mungkin kita turun daripada rumah mari-mari dan nak maya zuhur, keling mari Allahnya lalu orang bujang hok comel tak ni bersiang mari. Allah akbar nak maya asar pula dah. Bolok dengan bujang ke gua tu.
Sebab itulah Imam Syafi'i kata tak boleh tak aci hak sebelum daripada semaya. Dia kena dalam Allahu Akbar. Sebab apa? Kerana kita ni terlupa. Ada gapo-gapo gitu gini tadi molek dah maya zuhur mari dan waktu zuhur mari Allahu Akbar mayasa. Tak aci. Jadi niat bila? Waktu takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Mazhab lain adik kakak dia boleh kita naik sampai situ kan. Maya zuhur ni beres dah tu. Mari-mari ke Allahu Akbar. Boleh. Maknanya benda ni adik kakak benda mudah. Cuma kita kena ikut mazhab Syafi'i lah. Jangan duk ikut bukan tak boleh, mazhab lain ni boleh, tapi kita kena ikut semua lah, daripada ambil semaya, daripada gapo tu geni shoes tu, setuh Quran lagu mana, kita kena ngaji banyak lah baru kita boleh ikut mazhab. Kita orang taklid, kita ilmu kita tak seberapa, kita kena taklid, kita kena ikut sebagaimana hak orang ngajar, sekadar tu je. Cuma adik kakak kena jagalah hak waswas. Hamba duk sebut acak sebab apa? Kadang-kadang kerek berdoa, kata kerek berdoa, hamba bimbang takut batal semaya kita dalam keadaan kita tak tahu. Kita tak tahu. Mari penyakit-penyakit lagu ni. Adik kakak sekalian, maknanya kita semaya kita ni memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita. InsyaAllah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bawa syariat kepada kita, dan syariat yang Nabi kita bawa ni dia boleh jaga kita. Jadi ambanya nak berhenti sekadar semaya, cuba kita bayarlah ibadat lain. Kalau kita taknilkan, kita perundangkan benda-benda lagu ni, dia memberi kebaikan kepada kita manusia. Dan inilah puncanya zaman Nabi ni dianggap zaman manusia menterjemahkan Quran secara hidup. Dia boleh terjemah Quran secara hidup, sahabat-sahabat ni. Bila dia bermuamalah, orang tengok dia tahu ni cara Islam. Bila dia semaya, orang ni cara hak sengerti. Kita pun kalau boleh lagu tu, bila kita semaya ni, orang mari tengok, orang kata ni semaya hak sahih mazhab Syafi'i. Hak jenis mazhab waswah tadi, tak tahulah mazhab gapo. Jangan pula orang mari tengok, orang kata mazhab gapo dia ni lagu ni. Jadi pelik deh. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ajar bagai lagu tu. Bagai waswah ni tak ada. Dan sekali lagi amula, waswah dia tidak ada masbuk dan muafiq deh. Dia tak masuk kategori itu, orang waswah. Lalu Allah batu terimeh sujud, dia pun baru nak baca bismillah gini-gini, dia kata masbuk muafiq. Tak ada dalam kitab yang memberi ruang waswah ni berlaku masalah masbuk. Jadi kena pakat beringatlah tu. Jadi adik kakak sekalian, hambanya nak berhenti tu saja. Mudah-mudahan insya-Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.